Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan? Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget candy yang chewy di mulut, digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas. Omar Candy with anime gold card ini limited edition, hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now. Siapa cepat, dia dapat. Ikutu! Ya Rudomo! What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, dalam video ni kita nak buat sedikit analisis untuk chapter 1039 dan juga beberapa chapter-chapter yang telah berlalu, yang telah meninggalkan kepada kita sebuah pertarungan yang hebat antara seorang Yonko menentang dua Worst Generation, Big Mom, Law dengan Kid. So ramai yang menspekulasikan sebelum ini Law dan Kid bakal kecundang di tangan Big Mom. Namun dalam chapter baru-baru ini kita dapat melihat seperti mana Luffy, begitu jugalah dua kapten aliansinya ini unggul ketika menentang Big Mom. So dalam pertarungan itu jelaslah membuktikan untuk mengalahkan seorang Yonko, seseorang ladun itu perlu ada satu package yang lengkap. Contohnya perlu ada strength, kepantasan, perancangan dan yang paling penting ketahanan tubuh badan. Dan tak lupa juga jangan pernah memandang rendah terhadap serangan rahsia atau ultimate kita terhadap kebarangkalian Yonko itu untuk bangkit semula. Sebab ialah dalam pertarungan Big Mom menentang Law dengan Kid ni, berapa kali kita boleh tengok Law gunakan teknik chrome tu. Dan yang paling dahsyat, lepas pada aku Law gunakan teknik chrome dia yang paling ultimate pun sampai berkawah bulan lah tanah warna kuning tu, still Big Mom masih lagi mampu untuk mengekalkan tenaga dia untuk mengawal Misery tu untuk menyerang Law. So Yonko ni memang level lain. Alright guys, jom let's proceed with the content. RM11.90 saja. Sedapat Lazada ada semua. Mari tak boleh lupa. Itu sambal chicken tandoori. Saya tak boleh lupa sambal chicken tandoori. Satu kali makan, dua kali mau. Alright, untuk perlawanan antara Big Mom, Kid dan Law dengan Luffy versus Kaido ni, kalau korang perasan, kita dapat melihat Oda menekankan dua kuasa yang berbeza. Seperti mana kita sedia maklum, sebelum time skip, Oda lebih menekankan tentang Devil Fruit. Ciri-ciri dia, fungsi Devil Fruit ni macam mana, kelemahan dia, kemampuan dia. Dan lepas time skip, kita dapat melihat Oda memberi penekanan pula berkenaan Haki, Conqueror Haki, yang mana kita boleh tengok awal penggunaan Conqueror Haki Luffy gunakan masa menjatuhkan motor baru. Time tu Luffy masih lagi belum aware yang dia ada Conqueror Haki. Lepas tu masa kat Marineford pun dia belum aware yang dia ada Conqueror Haki. So masa time skip, Luffy belajar tentang Haki. Dan lepas time skip juga, Luffy ada belajar pasal Busou Shoko Haki, yang mana daripada Busou Shoko Haki lah terbitnya form terbaru dia dalam Gear 4. Lepas tu kita juga diperkenalkan berkenaan Advance Kenbun Shoko Haki daripada Katakuri. So sebagai kesimpulannya, pada aku perlawanan di atas bumbung Onigashima, Oda lebih memberi penekanan berkenaan pertarungan melibatkan Haki, dan Haki yang dimaksudkan adalah Hao Shoko Haki. Dan dalam perlawanan tersebut, kuasa Haki lebih dominan digunakan berbanding Devil Fruit, dan kemampuan Devil Fruit diorang berdua, Luffy dan Kaido, hanyalah sebagai pelengkap perlawanan. Bermaksud perlawanan di atas bumbung Onigashima, salah seorang daripada diorang akan kalah dengan segera kalau diorang tak mahir menggunakan Haki, khususnya Hao Shoko Haki. Sementara di live floor pula, kita boleh tengok the Battle of Devil Fruit. Sebab kalau korang perasan, dari awal perlawanan lebih memfokuskan kuasa Devil Fruit. Jadi in my observation, keunikan Devil Fruit masing-masing lah membuatkan mereka bertiga mampu untuk bertahan ketika berlawan. Dan dalam chapter ni juga, Big Mom sendiri memberi kredit kepada kemampuan Devil Fruit Trafalgar di Waterloo dengan teknik renjatan dari dalam itu. Dan up until now, kita masih lagi belum menyaksikan Law menggunakan kuasa Hao Shoko Hakinya. Maybe ada, maybe Law tak ada Hao Shoko Haki. Tapi tu bukanlah persoalannya sekarang ini, sebab pemfokusan perlawanan diorang lebih terarah kepada penguasaan Devil Fruit masing-masing. Dalam chapter sebelum ni, kita boleh menyaksikan Kid telah menggunakan Awakening Devil Fruitnya ketika dia menyebut Assign tubuh Big Mom menjadi magnet dan menyedut segala besi yang berhampiran. Namun dengan teknik itu, Kid gagal untuk mengalahkan Big Mom. Manakala Law pula juga menggunakan
menggunakan awakening Devil Fruitnya, which is Chrome, yang mampu mencederakan tubuh Big Mom dari dalam. Dan dengan teknik itu juga Big Mom belum lagi tumbang. Dan kita boleh tengok sendiri, even Big Mom juga mempamerkan penguasaan Devil Fruitnya, di mana dia telah menghidupkan besi-besi yang ada di sekelilingnya, mengubah mereka menjadi yokai dan homisnya sebagai askar tambahan dia. Kemudian kita boleh tengok dalam chapter ni, Big Mom menggunakan again kemampuan Devil Fruitnya untuk menyembuhkan tulangnya yang sudah tentulah patah riuk akibat dari serangan internal daripada awakening Devil Fruit Law dan serangan eksternal daripada serangan Kid. Dan dengan teknik Devil Fruit Big Mom itu, kita boleh saksikan seolah-olah Big Mom telah hidup semula. Big Mom telah kembali sembuh sekelip mata. Dan kita juga boleh saksikan dengan kemampuan Devil Fruit Big Mom juga, dia telah menggabungkan ketiga-tiga homis istimewanya untuk menghasilkan satu lagi nyawa yang dipanggilnya sebagai Misery, yang dilihat mempunyai penampilan perempuan, berapi, berpetih dan seperti jin yang siap untuk membakar dan merenjat targetnya. Kemudian kita boleh tengok Kid pula still utilizing his Devil Fruit dalam memberikan serangannya, meletakkan tanda North and South Pole, kuasa Devil Fruit magnetnya untuk mendiamkan tubuh Big Mom. Namun setelah teknik itu tidak berkesan, again Kid menggunakan kemampuan Devil Fruitnya lagi untuk mengakhiri chapter 1039 dengan sebuah ledakan electromagnetic cannon. Jadi kat sini seolah-olah Oda nak tunjukkan mahakarya ciptaan mangganya dan menekankan kekuatan asas dalam dunia One Piece, which is Haki dan Devil Fruit. Jadi in my opinion, sekiranya pertarungan Big Mom menentang Kid dan Law telah berakhir di Life Floor, aku yakin pertarungan Luffy menentang Kaido tu akan memakan beberapa chapter lamanya. Sebab pada aku, mungkin Oda akan jadikan pertarungan antara Kaido dan Luffy tu sebagai pelengkap dalam kedua-dua kekuatan ini, Haki dan Devil Fruit. Sebab mana yang kita sedia maklum, so far pertarungan antara Kaido dan Luffy memfokuskan kepada penggunaan advance Hao Shoku Haki, seperti mana pertarungan Luffy sebelum ni menentang Katakuri yang menitik beratkan tentang advance Kenbun Shoku Haki. Yes, I know Luffy juga ada menggunakan Hao Shoku Haki dan Buso Shoku Haki dan kemampuan Devil Fruitnya dalam pertarungan tersebut. Tapi pada aku, Oda nak tekankan penggunaan advance Kenbun Shoku Haki dalam pertarungan Luffy Katakuri itu, sebab sekiranya tanpa advance Kenbun Shoku Haki, Luffy langsung tidak akan dapat untuk menyaingi Katakuri. Dan dengan hanya berbekalkan kemampuan Hao Shoku Haki dan Buso Shoku Haki pada ketika itu, Luffy berkemungkinan tinggi akan kalah. Jadi begitu jugalah dalam pertarungan Luffy Kaido ini, Oda nak menekankan advance Hao Shoku Haki kepada kita. Dan sekiranya tanpa advance Hao Shoku Haki seperti kes perlawanan dengan Katakuri, Luffy berkemungkinan tinggi akan kalah. Dan disebabkan advance Hao Shoku Haki lah, Luffy bukan saja mampu menyeimbangi Kaido, bahkan mendapat peluang yang cerah untuk mengalahkan Kaido. Dan kalau kita boleh tengok dalam pertarungan Kaido Luffy dengan Big Mom, Law dan Kid, kita boleh tengok dengan jelas dua sikap yang berbeza antara dua Yonko. Sebagai seorang Yonko, sudah tentulah mereka mempunyai ego yang besar, dan perkara itulah yang kita dapat lihat berlaku kepada Big Mom, sehingga keserangan terakhir Kid dalam chapter lepas yang maybe yes or not defeating Big Mom, but still Big Mom tidak meninggalkan egonya ke belakang dalam pertarungannya menentang Kid dan Law. Dia masih menganggap musuh yang ada di depannya sebagai tidak setara dengan dia, sebagai musuh yang masih hingusan, sebagai budak-budak, sebagai pendatang baru. Dan perkara itulah yang membuatkan diri Big Mom vulnerable atau terdedah kepada kecederaan. Sebab seperti mana yang kita boleh lihat sebelum ni di Whole Cake Island, tubuh Big Mom ni tak pernah sekali terluka menurut Capone Geng Beji, dan dia hanya melihat Big Mom pernah terluka pun sekali je ketika foto Mother Camel rosak kan, dan dengan hanya terrebah sahaja pun lutut Big Mom telah terluka. Jadi dengan memiliki tubuh sekebal itu, sudah semestinya lah membuatkan ego Big Mom menjadi sangat-sangat tinggi. Dan menurut Capone Geng Beji, seolah-olah satu-satunya cara untuk mengalahkan Big Mom adalah dengan cara merosakkan emosi dia, mengganggu perasaan dia, soul dia. Sebab after all, soul Big Mom ini dikuatkan lagi dengan Devil Fruit dia, Soru Sorunomi, Devil Fruit dengan kekuatan kawalan ruh. Jadi dalam perlawanannya menentang Law dan Kid, walaupun kita boleh tengok sebelum ni tak ada pun foto of Mother Camel dipecahkan, but still tubuh kebal Big Mom itu menjadi vulnerable, menjadi terdedah kepada kecederaan disebabkan emosi dia telah rosak, kerana somehow opponent yang dianggapnya sebagai budak-budak ini mampu memberi saingan yang hebat. Dan satu faktor lagi adalah diorang ni berani menentang dia, atau dalam erti kata lain, budak-budak ni biadab untuk mencabar orang lama yang telah pun berdekad-dekad lamanya menguasai lautan. Jadi dengan cara itu perasaan Big Mom terganggu. Kalau di Whole Cake Island, perasaan sedih telah membuatkan tubuh Big Mom vulnerable, manakala dalam pertarungan kali ini perasaan amarah yang memuncak telah membuatkan tubuh Big Mom vulnerable dan terdedah kepada kecederaan. Siapa nak come out first?
Dalam segmen SNF hari ini aku nak highlight nakama kita Amin Darwish yang memerlukan sokongan dari kita supaya lagunya yang bertajuk Safiyah supaya berjaya dalam Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Untuk itu dia mohon undian dari korang kategori lagu pilihan, artis solo pilihan dan artis berkumpulan pilihan. Caranya korang tekan link di ruangan description. Aku ada sertakan 2 link, satu untuk undian lagu pilihan dan kumpulan pilihan. So mohon support korang untuk undi lagu Safiyah. Lagu Safiyah. Aku dah dengar memang best lagu tu. So aku sertakan link lagu tu juga untuk korang dengar lepas ini. Alright, untuk Amin Darwish, I wish you all the best my brother. Tapi perkara sebaliknya berlaku kepada Kaido. Up until now, Kaido bertarung dengan Luffy dengan menganggap Luffy is a worthy opponent. Dia sendiri mengakui kekuatan Luffy dan bertarung dengan Luffy dengan sepenuh tenaganya dalam keadaan menganggap Luffy ini malar sebagai seorang musuh. Tak kiralah pendatang baru atau orang lama, sebab after all, apa yang diinginkan Kaido adalah seorang musuh yang mampu memberikan saingan kepadanya, dan Kaido juga menginginkan pengakhiran hayatnya yang sama seperti Roger dan Whitebeard. Jadi in my opinion, seperti perihalnya Katakuri, dia mengaku kalah dengan Luffy disebabkan will Luffy dan semangat Luffy yang telah berjaya merubah hatinya yang menganggap menjadi orang lain adalah lebih baik demi mempertahankan dos yang dia sayangi dengan menciptakan sebuah identiti baharu. By the way, butiran pertarungan Luffy dan Katakuri ni aku ada cerita dan bahas dalam video sebelum ni. Korang boleh tengok lepas ni, okay? Jadi begitu jugalah Kaido. Dia akan kalah dengan Luffy kerana akhirnya Kaido akan mengakui kekuatan Luffy serta potensi Luffy yang akan mengubah corak pentadbiran dunia ini. Seseorang yang berwibawa, yang berkemampuan untuk merubah nasib dunia ini. Seterusnya, membuatkan Kaido berasa adalah sangat terhormat kematiannya sekiranya mati di tangan orang seperti Luffy yang akhirnya memberikan kepadanya sebuah pengakhiran yang cukup terhormat seperti Roger dan Whitebeard. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ni. Please leave your thought di ruangan komen di bawah supaya kita sama-sama dapat berdiskusi. Alright, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi